Bismillahirrahmanirrahim. Dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأدخل الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم الخير أما بعد. جوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف فطور mana futur? فتخطفه الطير. فah mana? Sekali lagi. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان ذلك ومن يؤذم bukan yu'azzim, dha tu tabakan. ذلك ومن يؤذم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Okey, cukup. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu sekalian binatang ternak, kecuali yang diterangkan kepada kalian. Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah terjungkal dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin yang melemparkannya ke tempat yang jauh sekali. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Maka bagi kalian pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai pada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Dzalik, jadi yang demikian itu maksud dia segala yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada daripada ayat ni menceritakan tentang perkara-perkara yang berkait dengan manasik haji ataupun pelaksanaan ibadah haji. Daripada segala bentuk-bentuk perintah dan bentuk-bentuk larangan. Berarti dia kata wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah. Apa dia? Yakni hal-hal yang tidak boleh dirosak. Mana perkara-perkara yang jadi larangan oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan. Hurumatillah mana Allah, perkara-perkara diharamkan oleh Allah Ta'ala sepanjang melaksanakan ibadah haji. Apa yang tak boleh, apa yang boleh, yang tak boleh, hurumatillah. Antara yang tidak dibenarkan, kan dalam masalah haji kita ada tahallul awal, tahallul thani. Tahallul tu maksudnya penghalalan kepada perkara-perkara yang sebelumnya dihalalkan, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang diharamkan, umpamanya kalau macam lelaki banyaklah benda kan, tak boleh memakai pakaian yang berjahit sepanjang tempoh ihram lah. Dia dah bermiqat ihram haji semua, dah berihram tak boleh berpakaian pakaian yang jahit, tak boleh berwangi-wangian, tak boleh tak boleh berburu, tak boleh berkahwin, nikah, jima, semualah. Jadi itu sebelum tahallul. Lepas itu kita akan ada tahallul awal. Tahallul awal ni berlaku selepas daripada pertama wukuf di Arafah, lepas tu buat pergi ke bawah, mabit di Muzdalifah, lepas Muzdalifah tu semua kutip batu semua, lepas tu turun lagi mengarah ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah ataupun jamrah kubra. Dah lontar jamrah Aqabah dengan 7 biji batu, kita pun bergunting. Gunting tu tahallul apa? Tahallul awal. Itu semua berlaku pada 9 Zulhijjah dan malam 9 Zulhijjah siang sampai pada malam. Jadi selepas itu 10 Zulhijjah itu kan raya. Jadi tahallul awal dihalalkan segala larangan yang diharamkan ketika ihram sebelum tu, kecuali 2 sahaja yang masih dilarang. Apa namanya? Nikah, kahwin dan jima. Itu 2 tu masih dilarang, sehinggalah berlakunya tahallul thani.
lebih daripada kita tawaf ifadah, tawaf haji. Kalau lepas tawaf haji, kalau masih belum sa'i, kan sa'i boleh kita laksanakan selepas tawaf qudum. Kalau dah buat lepas tawaf qudum tak perlu dah sa'i, lepas tawaf ifadah. Tetapi kalau belum lagi buat sa'i selepas tawaf qudum, kita kena buat selepas tawaf ifadah ataupun tawaf haji. Lepas daripada sa'i Safa Marwah 7 kali pusingan antara kedua tempat tadi ni, dua bukit tu, maka barulah kita tahallul macam kita buat umrah tu. Tahallul tu tahallul thani. Dah halal lah semua sekali tu, dan boleh panggil title haji dah, hajjah dah. Baik. Jadi semua larangan itu adalah dengan perintah Allah, sehinggalah selepas selesai beberapa perkara yang menjadi halal semula. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maksud segala yang telah ditogah dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau kita buat yang ditogah itu akan merosak haji kita, kan? Merosakkan amal haji kita. Apalagi kalau macam kita kan, nak pergi sanun tu, belanja tu besar, banyak perkara yang perlu kita korbankan. Bukan setakat RM2 saja, korban masa, korban tenaga, korban duit tu dah tentu. Macam-macam benda perlu dikorbankan. Tiba-tiba kita laksanakan haji sambil lewa, tak ambil tahu benda-benda penting dalam melaksanakan haji, sehingga merosakkan nilai haji. Bahkan kadang-kadang ternyata jelas yang dibuat itu menjadikan hajinya tidak sah sama sekali, bahkan wajib diqada. Dengan hati supaya sembahyang lah, amal apa pun kena buat secara bersungguh-sungguh, kena teliti sungguh-sungguh. Tambahlah haji ni, sebab dia jauh, sebab tu dia wajib sekali seumur hidup dan bersyarat. Syarat mampu, istita'ah. Mampu tu bukan setakat belanja harta duit dan sebagainya. Dia juga mampuan itu berkait dengan masa, berkait dengan perjalanan, aman tak aman. Belanja perjalanan bukan setakat pergi saja balik, bahkan siapa yang menjadi tanggungjawab wajib kita tinggalkan, cukup belanja. Itu semua termasuk istita'ah. Sakit ko, sehat ko, termasuk tu. Tetapi ada sekarang ni ada satu sistem yang saya pelik lah, tak tahulah fatwa macam mana sekarang ni, kan? Buat haji boleh buat loan bank, perasan tak? Ke Indonesia lama dah, ke Malaysia baru nak diperkenalkan, dah pun dilaksanakan, tapi belum lagi meluas, belum lagi apa ni kan, belum meluas lagi lah. Tak salah saya, wallahu alam, kalau salah saya minta maaf. Dengan BSN kan, saya kerjasama dengan satu company apa kau, saya baca lah dia punya artikel tu. Sejauh mana, seramai mana orang dah pun buat loan untuk buat haji ni, wallahu alam. Haji ke umrah je tu lah, antara dua tu lah. Jadi kalau Indonesia dah meluas dah, jadi kalau nak buat haji sampai berhutang-hutang, itu menunjukkan kita belum ada kemampuan. Bila tak mampu tu termasuk daripada tak cukup syarat, kan? Dia jelas dalam hadis tu sahih, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kan rukun Islam tu ada 5 kan. Anta syahada la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan. Yang terakhir, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala. Dan melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Tu jelas tak mampu, terpaksa berhutang-hutang, bahkan membebankan lagi, kan? Balik fikir pula nak bayar bulan-bulan. Jadi walaupun mampu membayar bulan-bulan, kalau terpaksa berhutang dengan bank, buat loan, lain macam lah ni, kan? Gugur wajib tu. Masuk kali ke-8 kan, berhenti lah. Dah minum.
Nak bosan ya. Kau dah kecil dia kau nak bosan kan. Kau dah tua kata apa nak mampu. Jadi kalau dah tua orang tu gobar kan. Oh, dia nak mampus ni teh. Jadi ini apa nama di antara benda yang jadi perbahasan yang ulama jugalah, keharusan dia macam mana, tapi jelaslah kalau dalam hadis itu sekiranya mampu perbelanjaan tak mampu terpaksa berhutang-hutang, gugurlah, wajib laksanakan haji. Dia tak payah nak berhutang-hutang. Jadi kalau di Malaysia ni masih belum kita apa meluas dan dia tak popular lagi lah. Tapi kalau di bola Indonesia tu dah memang ada lama dah sistem ni. Kan loan bank kerana nak buat haji umrah. Bahkan mungkin dia dapat lebihan lagi. Kalau kita perasan jemaah Indonesia kalau pergi sana dia punya shoppingnya luar biasa, tengok kan. Tak apalah joki dia kadang. Macam mana? Pula pinjaman buat apa? Pinjaman beli rumah tu cerita lain lah. Ni buat haji ni. Sama lah haji umrah pun. Umrah pun mampu pergi lah, tak mampu tak payah. Sama lah. Sama ada loan buat haji ko, buat umrah. Umrah pun wajib tahu, bukan umrah sunat. Umrah kali pertama wajib. Sama dengan haji. Cuma kalau siapa buat haji dia sekali jalan lah buat umrah kan. Lepaskan umrah wajib Tapi rasa-rasa kalau belanja pergi haji tu tinggi, kalau sekarang kan, sekarang pun agak tinggi lagi kan, dia makin tinggi lah. Dulu agak-agak tak salah saya lah 7,000 lebih lepas kan dulu kan. Dululah. Ah, 5,000 kan. Sekarang dah berapa puluh ribu dah. Boleh tak apa, dah boleh ribu dah lebih. Dia lah, sampai 30,000 lebih dah. Jadi kalau ambil lah kata 30,000 tu kan belanja, mana nak cakau duit tu kan. Kalau tak ada tak payah buat kan. Sekarang belanja mahal. Jadi kalau kita satu belanja tu kira tiket dengan penginapan lah tu. Kita kira nak beli barang lagi kan, banyak lagi kan. Dia memerlukan belanja yang besar. Jadi kalau kata buat loan, pinjaman, tadi loan apa tu tadi? AIM. Itu bukan insurans kau? Bukan. Okey. Amanah ikhtiar. Dia memang ada buat loan, buat umrah. Tu kalau personal loan cerita lain. Kau nak buat pinjaman wajib. Kau tak buat pinjaman kau nak tangkap. Ayo. Tak kisahlah. Kalau personal loan dia nak beli apa barang tu, kalau dia berhutang dalam Islam ada konsep hutang. Kita tak nak hurailah konsep hutang tu macam mana. Cuma nak ngobangkan kalau hutang tu dia berhutang, nama dia personal loan, tapi hutang dia nak buat pergi ke umrah. Tak wajib juga. Haji tak wajib juga. Walaupun kita bayar secara ansuran bulan-bulan. Jadi kita berhutang kerana kita tujuan untuk buat haji je dah. Boleh. Lagilah kalau loan tu memang khusus nama loan pergi haji, loan pergi umrah. Sama ya, tak ada beza. Jadi kalau kita nak berhutang beli barang-barang lain, bayar secara ansuran tu cerita lain. Kita beli rumah, kita beli kereta, tu lain. Wallahu a'lam lah. Mungkin kalau yang konsep hutang yang dibuat oleh travel yang berkenaan, mungkin dia kaji ko, mungkin dia dah bertanya ulama keharusannya ko. Wallahu a'lam. Tapi secara kasar, secara umum kita tengok hutang hutang membuktikan dia belum ada kemampuan nak pergi haji pun umrah, gugurlah wajib. Tak payah. Kan? Baik. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kenapa? Kerana melaksanakan apa diperintah oleh Allah Taala.
Wa uhillat lakumul an'am. Sini dia kata apa? Jap tengok. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ay fa ta'zimu khairu thawaban fil akhirah. Kerana membesarkan perintah Allah dengan larangan-larangan yang disebutkan ketika melaksanakan haji. Dia kata di sini khairu thawaban fil akhirah. Maka itu dia akan memperoleh ganjaran yang baik, yang besar, yang hebat di akhirat. Lil ilmi bi annahu yajibul qiyamu bi mura'atil hurumati wa hifdhiha. Dengan lil ilmi bi annahu, dengan mengetahui bahawa yajibul qiyam bi mura'atil hurumat, wajib memelihara segala perkara-perkara dilarang oleh Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Maka itu akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Apalagi dalam keadaan larangan-larangan itu tu satu yang bersifat agak borek ujiannya. Contoh terpaksa memakai pakaian yang dua itulah kalau laki-laki kan. Apalagi kalau dalam tempoh yang lama, itu ujian lah tu. Tapi kita buat juga atas perintah Allah, sabar atas perintah Allah, banyaklah ganjarannya. Sebab dalam urusan haji memang setiap satu daripada urusan tu memerlukan kesabaran yang tinggi. Kan kita kadang-kadang sini laki bini pun elok, sampai sana hari kedua ketiga dah mula beramuk ada, sabar kan. Itu tak kira lagi bercampur dengan seramai-ramai orang, sabar. Dalam hal kita nak melontar, dilocut-locut batu kono kepala kita, dilocut dengan tok, sabar kan. Orang bukan nak locut terkono kan. Itu semua benda orang sabar. Kalau dulu tawaf di Kaabah tu ada lagi wheelchair boleh tawaf, sekarang dah tak boleh dah. Dulu boleh. Wheelchair ni saya galak kat kono, berdarah-darah kaki. Dia tolak, kita duduk depan, dia tolak. Kono bucu tu yang bulat tu bosi tu kan patut ada gotah. Gotah tu tercabut, bayang tu tajam tu. Tak kelenset kulit tumit kita kono. Tu ujian lah nak macam mana. Orang tu pun bukan suka-suka nak tolak, nak bagi kita luka, tak. Dia orang ramai. Sebab tu sekarang ni dilarang wheelchair tu ditolak masa tawaf. Sebab ramai orang cedera kan, berdarah-darah kadang-kadang kan. Macam mana? Dulu masa saya buat haji tahun 97, masih ada lagi orang-orang tua, dia bukan pakai wheelchair, dia pakai kendong tu, kayu tu kan. Haji sampai tak tu? Saya 97 ada lagi. Saya rasa 98, 99 ada lagi. Masuk tahun 2000 ke atas dah tak ada lah rasa. Wallahualam lah. Tapi masa saya buat itu masih ada lagi. Dia dijunjung tu. Dia pikul dijunjung lah. Junjung tak kepala kan cik kan. Dan kono pula tambik ke tangkuk tengah. Junjung apa ni? Dia dipikul kat bahu kan. Dipikul kat bahu. Di kandar. Tu yang tepat cikgu. Kandar. Ada tompek tu orang tua tu duduk empek sogi kan, duduk ngunjur deh. Ada yang duduk bersila. Negro lah okay, kan. Kandar. Tapi bapak laju mencicit deh. Berlari dia bawa kan. Kita ni nak berjalan pun susah punya ramai. Dia boleh berlari. Elok pula serentak tu. Kalau katakan berlari, depan boleh berlari, belakang tak boleh lari. Cici kotak tu kan. Dia boleh serentak lagi kan. Tu satu di antara benda-benda ajaib dunia lah, boleh tengok kat situ. Dia upah dia masa tu tak salah saya dalam 200 ke 300 rial kan. Tapi sekarang tak mahu dah kan. Dia bukan kandar tu, dia ada yang keto kan. Nak tawaf ada keto situ. Bukan keto. Bagi tu motor dia duduk kan. Kawan saya ambil lah, dia sihat walafiat. Tapi kaki dia tak tahan. Dia sewa lah. Dia ingat dia nak berlumba. Rupa porah macam mana pun macam tu laju. Dia kawan ambil, dia pun ambil. Ingat nak berlumba lah. Kena laju tak. Dia porah macam mana macam tu laju. Onta saya tak ingat lah. Dia mahal lah. Memang mahal lah. Berarti 500, 600 dah kan. Mahal lah. Kan? Siapa ada duit boleh. Kono pula bulan haji memang lagi mahal kan. Bulan puasa mahal. Itu ya.
wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla alaikum, dan apa nama, telah dihalalkan bagi kamu sekalian binatang ternak untuk memakannya sesudah disembelih terlebih dahulu. Memang Allah sembelih tu. Uhillat lakumul an'am, binatang ternak. Biasanya yang berkait di sana, yang masyhur kambing dengan unta lah. Lembu pun ada juga. Yang banyak kambing, unta. Kan? Ada pendapat ulama kalau nak korban, unta paling afdal kerana dagingnya banyak. Ada mengatakan kambing lebih afdal kerana Nabi pernah korban dengan kambing. Ada mengatakan lembu dan sebagainya, masing-masing dengan dalil masing-masing. Tapi yang pasti di sana banyaknya kambing dengan unta. Illa ma yutla alaikum, kecuali terangkan kepada kalian, maknanya ada larangan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak daripada Allah Ta'ala. Jadi itu disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 tu dia, kan? Atau ayat dari mana? Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kan? Dan diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih bukan kerana Allah, kan? Disembelih bukan dengan nama Allah. Jadi benda-benda macam ni tak boleh dimakan. Bangkai tak boleh makan, kan? Tapi tengok, kan? Sekarang ni hati-hatilah, kan? Kalau kita nak beli ayam ke apa-apa, ya memang kita tak tahu labelnya halal, jual dekat kedai Islam, Muslim. Tetapi pelaksanaan ataupun proses dia, kalau kita tengok dalam banyak media sosial yang berlegar ni, ditunjuk video-video yang penyembelihan disorahkan kepada orang asing. Contohnya Bangla, yang elok-elok, tapi banyak yang nak copek, nak banyak ayam, dia sembelih tu lebih kurang. Ada video saya tengok, kawan hantar dia sembelih sikit, pup, dia peletok tongkuk ayam tu, perak bunyi. Jadi mati itu kerana kono patah tongkuk bukan kerana sembelih. Jadi bangkai, tak boleh makan, kan? Jadi begitu juga dengan lembu-lembu sembelihan korban. Kadang-kadang tak sah di korban tak sah sembelihan Asal apa dia mati bukan kerana sembelihan tu. Kadang-kadang dia bila sembelih ditarik tongkuk lah, kan? Ditarik kaki lah, dibonam kepala lah, macam-macam. Jadi kemungkinan mati bukan kerana sembelih tu ada. Jadi dalam hadis ada sebut, kita ni kalau nak nyembelih, tonangkan binatang tu ditonangkan, kan? Ditajamkan pisau ataupun parang nak buat sembelih tu. Nabi kata idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah. Kalau kamu nak nyembelih, maka ihsanlah dalam nyembelih. Apa maksud ihsan? Wal yuhiddu ahadukum syafaratahu. Maka tajamkan alat nyembelih dia tu. Wal satu lagi apa? Wal yurih dhabihatahu, dan tonangkan binatang ternakan tu. Jadi digosok-gosok tongkuk ke, digosok kepala ke, dia tonang. Ini tak siap asah pisau depan lembu tu, siap berburak dah. Lembu kau jap lagi kau siap dah. Siap burak dah dengan lembu tu. Tu makruh hukum tak boleh. Tengok di bola-bola negara lain kan, macam New Zealand, Australia yang ditunjuk dalam YouTube tu. Siap dibuka Al-Quran, baca bagi binatang tu donga. Dia sendiri pun baca. Dia urut-urut digosok-gosok last sekali dia seorang nyembelih. Kita 8 orang, 12 orang. Yang kepala lutut letak kat tongkuk, 2 orang empek apa? Empek lutut lah. 1 orang 2 lutut, 2 orang empek lutut letak kat tongkuk lembu tu. Kemudian yang elok pula duduk kat perut lembu, tak bernampih kawan tu. Bawa tengek pula kat perut, ni empek ni, kaki ni, kono ikik ni. Lepas tu pula kepala, ikik pula lagi. Tambik tu tambik sini. Ni kat tongkuk ni, tambik ni. Tambik pula kat tongkuk Ikik pula kat pokok. Kan? Yang pegang ekor pun ada, pegang ekor. Ingat aku dia bersungguh pegang ekor nak ngobarkan ni den bunyo nak besok. Ingat aku dia nak tolong tak, dia nak ngobarkan den cuk ni. Cuk ni, tahu tak cik cuk? Dia cuk ekor ni. Dia pegang ekor, mana cuk ekor tu. Orang lain tak boleh.
Itu perangai itu kan. Sebab itu nak menyembelih binatang korban ataupun apa sajalah, take time, ambil masa kan. Nak bermanjo-manjo dengan binatang tu, bukan manjo lah, mana nak bagi tonang, ambil masa ni tak. Sampai tak lontungnya, buk menyembelih. Sampai kan contoh lembu ni biasa diikat dulu kat surau masjid kan. Ikat dulu. Sampai tahu dia tumbang ni lembu tu. Tak nyampe itu yang melompek lembu tu yang kono tondang kan. Dia tak tonang, lembu ni tak tonang. Kan? Jadi kan gosok dulu. Assalamualaikum dulu contohlah kan. Gosok dulu lembu tu kan. Insya-Allah. Ini nak pergi kat lembu pun siap barang, 3 barang. Ni barang lembu ni pun 3 barang buat. Takut dah lembu tu. Dia pun ada perasaan juga. Kan? Ditonang dulu. Nabi khabar wal yurih dhabihatahu, dan tonangkan binatang ternakan tu. Ni besok kita tengok macam ni kan. Saya tengok ada ke mana masjid mana buat tu. Sampai tumbang terus, tak ada dah, tak sabar-sabar. Ikat kaki, tarik, dihelak ni, mau kontor-kontor ni lembu ni. Tonangkan. Ya. Baik. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang telah diterangkan kepada kamu tentang keharamannya. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Fajtanibur rijsa minal awthan, maka jauhilah oleh kamu berhala-berhala yang najis itu. Adakah berhala itu najis sampai kita tak boleh sentuh dia? Tidak. Najis itu nak ngabarkan kenapa? Kerana begitu juga disebut dalam ayat Quran, orang musyrik itu innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu najis pada i'tiqadnya, najis pada keimanan dan kepercayaannya. Najis ke situ. Sini kama tajan ajnasa alladhi huwal awthan. Jadi seperti dia sebut dalam tafsir, fajtanibur rijsa minal awthan, maka jauhilah oleh kamu berhala yang najis itu. Maksud dia, ulama kata, jauhilah berhala itu seperti mana kamu jauhi najis-najis yang kamu tengok layar tak selera ni, benci tu. Mungkin dari sudut bentuk roman siapa suka najis, tambah dengan bau kan. Macam mana kita tak suka najis dan kita jauhi dia, begitulah jauhilah berhala-berhala yang tak beri manfaat dan tak boleh bagi mudarat. Jadi ulama kata maksud fajtanibur rijsa minal awthan, jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Maksud dia jauhilah berhala itu seperti mana kita jauhi najis kata dia. Wa huwa ghayatul mubalaghah fi an-nahy an ta'dhimiha. Itu satu mubalaghah, tegahan daripada membesar dan mengagungkan berhala-berhala, wa tanfir an ibadatiha, dan menjauhi diri daripada beribadah kepadanya. Baik. Wajtanibu qawla zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yakni perkataan yang mengandungi kemusyrikan terhadap Allah Ta'ala di dalam bacaan talbiyah, atau yang dimaksudkan adalah kesaksian palsu. Sini dia kata asyirku billahi fi talbiyatikum aw syahadatiz zur, ataupun persaksian palsu. Qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, adalah syahadatuz zur al-isyraku billah. Pernah ada satu hadis Nabi kata perkataan ataupun saksi palsu itu sama dengan dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Thalatha marrat, 3 kali Nabi ulang. Adalat syahadatuz zuri al-isyraku billah. Adalat syahadatuz zuri al-isyraku billah. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata saksi palsu, perkataan dusta, persaksian dusta tu sama dengan mensyirikkan Allah.
maka dia termasuk daripada dosa-dosa besar. Wa tala hadhihi al-ayah. Dan seterusnya, lepas Nabi sebut dan ulang benda tu 3 kali, terus Nabi baca ayat ni. Apa dia? Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur. Nabi baca tu. Fa inna ibadatal awthan ra'suz zur. Dan sesungguhnya beribadah kepada berhala itulah punca kepada segala penipuan dan pendustaan. Baik. Seterusnya ayat tu, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Hunafa'a lillah, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ghair musyrikin bih, dan tidak mempersekutukannya sesuatu pun dalam melaksanakan haji. Sebab haji ni dulu-dulu pun buat juga atas nama haji, tapi buat syirik kepada Allah. Buat nama haji tapi buat berkait dengan perkara-perkara berhala. Jadi yang ni sebut buatlah tu ikhlas kerana Allah Ta'ala tanpa melaksanakan sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yusyrik billahi faka'annama, jadi perkara-perkara syirik ada kemungkinan boleh berlaku di sana. Contohnya merasakan ada yang lebih dirasakan berkuasa lebih daripada Allah Ta'ala. Contoh, kalau kita ni sebagai satu contoh lah, ada kemungkinan berlaku, ada kemungkinan tidak. Orang pergi Mekah, bila kita tawaf Kaabah, kali tambah Kaabah, bila kita semayang semua menghala ke Kaabah. Jadi Kaabah itu adalah satu, kalau kita tengok dari sudut zahir ni, ada struktur daripada binaan batu. Bahkan orang-orang kafir, sebahagiannya orang mensyirikkan Allah, dia pun berhujah. Dia kata orang Islam ni kata kita ni sembah patung, dia halang kita sembah patung. Dia kata patung ni tak ada apa, tak boleh manfaat, tak boleh mudarat. Dia kata sembah patung ni syirik, sembah patung dosa besar. Patung ni buat pada batu, sedangkan dia pun sembah batu juga, cuma beza patung ni bentuk lain, batu ini sembah tu bentuk pek sogi. Payah jawab tu. Ada juga kalam-kalam begitu, kan? Jadi kalau ada orang di situ sembahyang menghadap Kaabah, rukuk dan sujudnya menghadap Kaabah, merasakan penyembahan itu kepada Kaabah, itu syirik, kan? Penyembahan itu kepada batu yang disusun-susun pek sogi yang disebut Kaabah, Baitul Atiq tu syirik. Perintah memang menghadap ke Kaabah. Sebelum tu Kaabah Masjidil Aqsa, kemudian ditukar dengan kehendak Allah Ta'ala ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'batul Musyarrafah. Jadi kita tak boleh mengasalkan sembahan itu kepada struktur Kaabah yang dibuat pada batu tu, tidak. Tapi lebih kepada Allah, dan Allah yang memerintahkan supaya penyembahan yang rukuk dan sujud tunduk kita kepada dia itu diarahkan ke kiblat. Kiblat itu adalah Kaabah. Itu perintah Allah Ta'ala. Bukan kita menyembah Kaabah, tetapi Kaabah itu sebagai satu perintah yang Allah perintahkan untuk menghadap dia dalam kita menyembah Allah Ta'ala. Hadaplah, bukan sembah Kaabah tu. Simple ya benda tu. Tapi kadang-kadang didatangkan tashwish. Tashwish ni maksud dia keraguan dalam hati orang Islam. Jadi kalau yang jenis tak pernah belajar, jenis yang tak pernah semayang, bila geng-geng orang kafir musyrik
yang memusuhi Islam, sentiasa memusuhi Islam ni, dia buat ayat-ayat meragukan itu, dia pun fikir tu, betul juga tadi Islam ni tak bagi sembah patung baik pada batu, dia tu pun Kaabah pada batu, dia pun dah mula dah. Mula ragu-ragu, dia pun rasa yo juga ya habis dah. Baik, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka adalah ia seolah-olah terjungkal, fatakhtafuhu faka'annama kharra minas sama'. Kharra mana tersambam, kalau bahasa kita tersambam lah, sini terjungkal, yakni jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung. Atau diterbangkan oleh angin yang melemparkannya, yang menjatuhkannya fi makanin sahih, ke tempat yang jauh sekali. Itu ya. Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Sini dia kata apa? Perumpamaan orang mensyirikkan Allah. Saqata ay ta'khudhuhu bi sur'ah, disambar dengan sangat laju. Fatakhtafu at-tayr, burung sambar, dia jatuh daripada tempat tinggi, kemudian terbang jatuh, disambar sebelum nyentuh bawah, nyentuh bumi, sambar di burung. Itu perumpamaan orang musyrik Allah, dia buat perumpamaan begitu. Tahwi tasqut sahiqin ba'id, tasqut mana jatuhlah, jatuh, sebelum jatuh ditiup oleh angin. Tadi disambar di burung, bawa tempat jauh. Ini jatuh tak bawah lagi, tolak di angin pula, pergi ke tempat yang jauh. Maksud dia apa? Orang yang mensyirikkan Allah disambar compek dek syaitan, sehingga syaitan membawa dia ke lembah kesesatan yang sangat jauh. Itu maksudnya. Maksud dia, kita ni dikatakan kharra minas sama', jatuh daripada langit. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama', faka'annama kharra minas sama', jatuh tersambam, jatuh tersungkur daripada langit. Mana tempat tinggi ni, fatakhtafu at-tayr, burung sambar dia bawa pergi tempat jauh, ataupun angin datang kuat lempar tempat yang jauh, fi makanin sahih, tempat yang sangat jauh. Jadi begitulah perumpamaan orang mensyirikkan Allah, disambar copek oleh syaitan, yang syaitan akan bawa dia jauh-jauh. Bila jauh payah nak patah balik, tu maksudnya. Apalagi daripada tempat yang tinggi umpama langit, jatuh ke bawah, bawa balik, nak patah balik tu bukan senang. Itulah perumpamaan orang yang mensyirikkan Allah, dia dalam kesesatan yang sangat jauh. Itu bukan senang nak patah balik, melainkan hidayah yang datang daripada Allah Ta'ala. Tu hati-hati. Benda syirik ni bukan cerita sembah patung saja. Banyak benda syirik ni dalam kehidupan kita. Syirik boleh berlaku dengan lidah dan perkataan, boleh berlaku dengan perlakuan, boleh berlaku dengan kepercayaan. Tu hati-hati. Jadi kalau dah syirik, dia jauh, dia bawa dari syaitan. Kemudian yang terakhir, syukur betul dia dengar yang terakhir tu. Dah yo, dan dah mata dah puyu benar dah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu maka sesungguhnya timbul dari ketakwaan hati. Ini kita sambunglah ayat 32 ni. Gerayo benar cik nampak kan. Ayat 32 ni kita sambunglah, dia panjang tu cerita takwa tu. Memang tak payah buka soalan lah, memang tak ada soalan, nampak tu kan. Parah benar ni kan, sorry dah nampak ni. Jadilah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak pahala tu kan.
Walaupun dongan tak seberapa, kojap jago, tak apa. Yang penting ada tu peklah pahala insya-Allah. Dan baik kepada Allah kuang kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad wa ala alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ربنا زدنا وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.